Okey, so kita nak lukis histogram. Baik. Untuk pengetahuan semua, histogram dan frekuensi poligon boleh dilukis dalam kertas graf yang sama. Okey, dalam akses yang samalah. Okey. Baik. Histogram. So dia dah bagi step by step apa yang kita kena buat. So first kali, find the lower boundary and upper boundary of each class interval. Kemudian choose an appropriate scale on the vertical axis, represent the frequencies on the vertical axis dan class boundaries on the horizontal axis. And then draw bars that represent each class where the width is equal to the size of class and the height is proportionate to the frequency. Okey, bahasa mudahnya, yang pertama dapatkan lower boundary dan juga upper boundary. Okey. Lepas tu selalunya soalan dah diberi skala untuk paksi X dan skala untuk paksi Y. Okey. Dan yang ketiga, bila kita dah plot, dan barulah kita boleh lukis bar dia. Okey. So lukis bar itu mesti rapat-rapat dan dia punya jarak daripada kelas ke kelas. Okey, bar itu merujuk kepada size of class. Okey, pun size of class ini pun dah diberitahu dalam skala itu. Okey, so contoh kita ambil soalan yang tadi. Okey, soalan pertama kita ini. Okey, kan kita dah construct table. Okey, so sekarang ni kita nak pilih table mana yang sesuai. Okey, so nak tengok table mana yang sesuai. Baik, jom kita pergi ke dia punya graf dia. Okey, so yang ni contoh, dia bagi tahu untuk paksi X 2 cm, maknanya kita pakai kertas graf yang betul lah. Okey, so setiap 2 cm itu mewakili 10 minit. Kan dah diberitahu tadi untuk horizontal axis dia adalah class, dia bergantung kepada class boundaries. So class boundaries ada size class. So dalam kita punya table tadi, kita punya size class kan ada 10 angka, 0 sampai 9 ataupun 1 sampai 10. Okey, dan sebabkan ada size class, maka kita akan ada lower boundary dan juga upper boundary. Baik, untuk y axis kita akan diberi 2 cm kepada 5 student. Okey, ini saya yang bagi. Okey, sebab yang ni tak ada dalam soalan. So selalunya soalan akan bagi tahu macam ni lah. Dia akan bagi tahu skala dia berapa dan berapa. So kita lukislah dulu setiap 2 cm untuk paksi X. Okey, minutes, dan paksi Y number of students. Baik, dekat sini. Okey, yang ni setiap 2 cm. Sekarang ni kita nak tengok, kita nak ambil yang mana. Sekarang ni kita ada lower boundary dengan upper boundary. Okey, untuk step kedua, bila kita nak labelkan, kita always ambil lower boundary pada setiap kelas. Okey, lower boundary pada setiap kelas, sebab untuk kelas seterusnya dia akan jadi untuk kelas seterusnya dia punya lower boundary dia sama juga dengan upper boundary untuk kelas sebelum dia. Contohlah kat sini kan, 0 sampai 9.5. Okey, kat sini dia punya size kelas dia punya kelas pertama dia adalah 0 sampai 9. Okey, dan upper boundary untuk kelas yang pertama adalah 9.5. Dan dalam masa yang sama untuk kelas kedua, iaitu 10 sampai 19, dia punya lower boundary dia pun 9.5. So nak mudah faham, kita ambil sahaja lower boundary pada setiap kelas. Baik, kenapa saya ambil yang kosong, kenapa saya tak ambil yang satu? Itu persoalan yang menarik. Okey, kalau berbalik pada table tadi kan, kalau tadi saya bagi tahu awak yang kita boleh pilih mana-mana table ikut kesesuaian. Okey, ikut logik betul. Tapi kalau dalam table, kalau ikut logik, kita ambil kelas 1 sampai 10 sebab mengikut situasi tak ada pun pelajar yang tak pergi sekolah. Semua pelajar pergi sekolah dan paling minimum
masa yang dia ambil adalah 1 minit. Maksudnya ada pelajar yang dia akan sampai cepat, iaitu 1 minit. Okey, tak ada pelajar yang sampai sebelum itu. So kalau kita ikut logik, kita ambil table yang ni. Mula kelas dia 1 sampai 10. Okey, tapi bila kita nak lukis, nak tengok table itu memudahkan urusan kita ataupun tidak. Let's say lah kita nak lukis, kita tahu sini kosong, takkan kita nak start dekat sini 1. Okey, sebab kalau jadi tak cantik lah, sebab kita nak setiap kelas, tak kisahlah sebelum dan selepas, saiz kelas dia mesti sama, iaitu 10. So 0 sampai 1, dia punya saiz kelas dia 2 angka je, 0 dan 1. So tak cantik lah kat situ bila dalam graf. So maka untuk nak memudahkan urusan kita, supaya kita nak baca graf kita dengan teliti dan difahami, maka kita ambil table yang saiz kelas dia 0 sampai 9. So cantik lah sebab kita mula daripada 0. Okey, so kita ambil lah 0 sampai 9, 10 sampai 19 dan seterusnya. So kita ambil lah dia punya lower boundary untuk setiap kelas. So kelas yang pertama 0 sampai 9. So kelas yang kedua kita start lah dengan lower boundary dia, iaitu 9.5. So ni setiap 2 cm ni. Ni setiap 2 cm kita nyatakan lower boundary dia ataupun upper boundary. Okey, ikut kefahaman masing-masing. Kalau daripada sini kita boleh faham yang setiap kelas ini kita labelkan, setiap 2 cm ni kita labelkan upper boundary dia, next 2 cm upper boundary dia, next 2 cm upper boundary dia. Okey, so benda yang sama juga, kita ambil next 2 cm lower boundary untuk kelas seterusnya, lower boundary untuk kelas seterusnya, ataupun upper boundary untuk kelas ini, upper boundary untuk kelas ini, upper boundary untuk kelas ini, pun benda yang sama. Okey, yang penting kita ambil lower boundary untuk kelas itu, ataupun upper boundary untuk kelas yang pertama, sama juga lower boundary untuk kelas yang kedua. Sebab tu pentingnya ada lower ataupun upper boundaries. Okey, so kita labelkan 9.5, 19.5, 29.5 dan seterusnya. Kemudian kita plot. So kita plot lah untuk 0 hingga 9. Okey, frekuensi dia berapa? Frekuensi dia 7. So kita tanda 7 kat sini. Okey, then kita tanda kelas yang kedua. Berapa dia punya ni? 21. So kita tandalah 21. Okey, tanda kat sini 1, tanda kat sini 1. Baik. Kemudian bila kita dah tanda, barulah kita buat bar dia. Ini yang dinamakan sebagai bar. So bar dia mesti rapat. So memandangkan ini start daripada 0, so kita lukis rapat. Gitu. Okey, dan teruskan, kita lukis semua rapat. Dia punya bar dia semua rapat. So inilah histogram. Okey, histogram settle. Baik. Untuk frekuensi poligon, seperti mana yang saya maklumkan tadi. Okey, untuk poligon, ini poligon. Okey, poligon, frekuensi poligon. Baik. Okey. So frekuensi poligon, apa step dia? So step dia kata mark the midpoints of each class on top of each bar, and then mark the midpoints before the first class and after class with zero frequency. Nampak? Okey, ini penting ni, zero frequency. And then draw straight lines by connecting the adjacent midpoints. Baik. So berdasarkan soalan yang sama, berdasarkan situasi yang sama, sekarang kita nak buat frekuensi poligon. Okey. So dia kata mark the midpoint. So maknanya kata kita kena dapatkan midpoint lah. Setiap kelas perlu dapatkan midpoint. Okey, kita tanda dulu midpoint. Okey, so ini akan jadi 4.5. Okey, sini akan jadi 14.5 sebab kita ambil yang 0 sampai 9 kan. So kita punya midpoint kita 4.5, 14.5, okey, 24.5, 34.5 dengan 44.5. Lepas tu dia kata labelkan pada on top of the bar. So sinilah on top of the bar. On top of the bar. Yang ni bukan tanda, yang ni kita scalekan. Okey, labelkan. Ni kita label, nak bagi tahu ini adalah midpoint. Okey, yang pangkah ni adalah kita plot. Okey, dia kata plot pada midpoint setiap bar itu.
top of the bar, maksudnya paling atas lah. Okey. Oh, ni belum tanda lagi. Okey, kemudian dia kata sebelum kelas yang pertama dengan selepas kelas yang terakhir, kita perlu tandakan kosong. So sebelum ni dah memang kosong, so kita tanda dah kosong. So selepas mesti kena tanda kosong dekat midpoint juga. Okey. So bila kita dah tanda sebelum dengan selepas, dan barulah kita boleh gariskan, sebab dia kata untuk frekuensi poligon dia kata draw straight lines, okay, garis lurus by connecting the adjacent midpoint. So setiap benda yang kita plot tadi itu, kita pakai pembaris, kita gariskan, buat straight line. So daripada kosong naik atas, lepas tu pakai pembaris lagi, naik atas, okay, lepas tu turun bawah, lepas tu mendatar, lepas tu turun bawah, lepas tu turun bawah sampai kosong sini. Okay, so inilah frekuensi poligon. So nasib baik kebetulan dia start dia punya sebelum kelas pertama dia memang dah start dengan kosong, dan selepas kelas terakhir pun kita perlu tanda kosong frekuensi. So yang inilah dimasukkan frekuensi poligon, dan histogram dilukis pada graf yang sama. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada situasi yang dia tak mula pun dengan kosong, dia punya size kelas dia. So macam mana kita nak lukis histogram, macam mana kita nak lukis frekuensi poligon? Jom.